Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada pelajar-pelajar yang cikgu sayangi, 3 USM, 3 UTM semua. Okey, yang hadir pada hari ini. So, kita akan mulakan sebentar lagi pelajaran kita, perbincangan kita pada hari ini, iaitu kita akan bincangkan sambung yang minggu lepas, bab 7 untuk tajuk kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey. Okey, kita akan bincangkan sedikit seperti biasa. Right. Okey, kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, kegiatan ekonomi di Malaysia. Right. So, sepintas lalu kita akan bincangkan. Okey, yang pertama, jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, ada berapa jenis kegiatan ekonomi di Malaysia? Okey, betul. Ada 3. Terima kasih Ashwarya. Ada 3. Okey, Sabunish, Loyifan, Izzah. Alright. Okey, cikgu ingat lagi zaman PKP dulu kamu lupa type dekat WhatsApp kan? Nah, sekarang type dekat chat tu. Alright. Okey, tak apa, kita belajar benda baru. Okey, so kita ada 3 sektor di bawah kegiatan ekonomi di Malaysia, iaitu sektor primer. Okey, yang pertama ialah sektor primer pertama. Okey. Alright. Apa yang dimaksudkan dengan sektor primer? Kata kuncinya ialah sebab kegiatan kan? Right. So kata kuncinya juga adalah kegiatan. Okey, dia adalah kegiatan. Kegiatan apa? Okey, kegiatan untuk mengeluarkan bahan mentah terus. Okey, kita keluarkan bahan mentah terus. Okey, daripada sumber semula jadi. Okey, kita ada di sini contohnya. Okey, kita ada apa? Pertanian. Maksudnya daripada sumber apa? Sumber hasil pertanian. Okey, kemudian kita ada sumber daripada hasil hutan. Okey, kemudian sumber laut. Okey, kemudian sumber mineral. Okey, dan juga ada penternakan daripada haiwan ternakan. Right? Okey, contoh dia perikanan, kita nampak direct kita keluarkan dia terus. Right. Kemudian seterusnya ialah sektor sekunder. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sektor sekunder? Okey, tadi cikgu cakap kalau kita nak define, nak bagi maksud kegiatan. Okey, kalau tak ada kegiatan, aktiviti tu pun sama juga kegiatan kan? Kita ada kegiatan co-curriculum, aktiviti co-curriculum sama juga. Right? So sebenarnya apa itu sektor sekunder? Sektor berasaskan bahan mentah. Okey, tetapi kita telah memberi keutamaan dengan menukarkan bahan mentah tadi kepada barang siap. So, kita ada 2 ni sahaja. Okey, kena ingat pembuatan, perindustrian dan juga pembinaan. Right, dan yang terakhir sektor tertier, yang ketiga atau juga dikenali sebagai sektor perkhidmatan. Okey, sumbangannya penting. Pelancongan, perdagangan, pengangkutan, keuangan, pendidikan. Alright. Okey, seterusnya taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. So, bila taburan bermaksud ada peta. Dan ini penting. Okey, sektor primer kita ambil contoh sektor pertanian di sini. Contoh tanaman utama di Malaysia ialah kelapa sawit dan getah. Okey, kelapa sawit tanaman terpenting, getah kedua terpenting. Okay, so kita ada lokasi-lokasi yang penting untuk tanaman getah. Okay, right. So boleh kita boleh tahu melalui soalan nantilah. Okay, yang selalu penting sekali biasanya. Okay, ni kawasan segitiga jengka. Alright. Okay, kena ingatlah yang penting-penting tu. Okay, kemudian tanaman kelapa sawit. Okay, alright. Okay, seterusnya ialah kita ambil taburan ataupun untuk sektor sekunder, iaitu sektor perindustrian. So, kita ambil yang paling dekat, rapat, paling dekat dengan kita lah. Okay, kita ada perai, kita ada bayar lepas. Okay. Okay. Perindustrian di Malaysia ada terbahagi kepada 2. Okay, perindustrian. Okay, iaitu industri berasaskan sumber. Okay, dan juga bukan berasaskan sumber. Okay, so kita tengok contoh dia. Okey, contoh dia industri bukan berasaskan sumber. Contohnya industri elektronik. Ada ke sumber dia?
okey, tak berasaskan sumber. Jadi apa yang dia buat? Okey, barangan elektrik, okey, seperti penyamaran udara, dia pasang siap semua barangan elektronik. Okey, kemudian sama juga dengan industri otomotif. Okey, dia orang industri ini akan memasang. Okey, dia kumpulkan dan dia pasang. Alright, dia tiada bahan asas yang spesifik. Okey, contoh industri yang berasaskan sumber, dia mesti ada asas sumber dia. Okey, dari mana? Kalau berasaskan kayu, contoh dia industri perabot, industri kayu. Alright, kalau getah, berasaskan getah, semua ni produk getah lah. Tayar getah, kasut getah, sarung tangan getah. Okey, kemudian industri berasaskan kelapa sawit, semua based on kelapa sawit. Minyak masak, sabun, barangan kosmetik. Okey, dan yang terakhir sektor tertiar. Okey, nama lain untuk sektor tertiar, nama lain dia apa? Ada tak yang boleh jawab nama lain bagi sektor tertiar? Okay, fine. Alright, bagus. Sektor perkhidmatan. Okay, so sektor perkhidmatan ni kita ambil contoh pelancongan. Okay, pelancongan penting ke di Malaysia. Alright, dan kita perlu tahu lokasi-lokasi tempat yang menarik dalam sektor pelancongan. Alright, okay, semua ni lah. Okay, right, okay. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Faktor fizikal. So, faktor fizikal maksudnya macam kita bincangkan sebelum ni, dia adalah secara fizikal, okay, bukan buatan manusia, bentuk muka bumi, tanah, iklim, saliran. Okay, cuma tambahan satu saja sebab kita sedang bincangkan sumber dan juga kegiatan ekonomi. So, kena tambah dia punya sumber dari mana lah, iaitu bahan mentah. Okay, yang lain-lain sama macam kita bincangkan faktor tumbuh-tumbuhan semula jadi dan sebagainya. Okay, alright, bahan mentah perlu ada lah di sini. Okay, cikgu, kita bincangkan semua dah bincangkan. Dah habis tak? Kemudian untuk faktor manusia. Okay, dasar kerajaan, infrastruktur, teknologi. Okay. Okay. Modal, pasaran, buruh, okay. Kepentingan. Kenapa kegiatan ekonomi ini penting? So, untuk peningkatan taraf hidup semestinya. Okay. Kemudian kemajuan ekonomi negara. Okay. Kemudian pemindahan, supaya adanya pemindahan teknologi, baru kita boleh majukan negara kita. Kemudian juga untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Okay. Alright. Peningkatan infrastruktur juga. Okay, proses pembandaran, okay, pengurangan import. Jadi kita tak perlu lagi bergantung dengan negara-negara lain. Kita sendiri yang dapat jadi pengeluarnya. Okay, dan habis. Okay, so seterusnya kita akan sambung dengan latihan. Okay, latihan. Okay, ada lagi kawan-kawan kamu dekat luar? Okay, sekarang 30 orang. Okay, kita lewat sikit tapi masih 30 orang. Alright, so mari kita sambung perbincangan. Okay, bab 7, kegiatan ekonomi di Malaysia. Right, okay. So, antara berikut yang manakah merupakan sektor primer? Okay, sektor primer. So, sektor ataupun kegiatan kita mengeluarkan terus dari sumbernya. Okay, adakah pertanian? Pertanian, maksudnya? Ya ke tidak? Ya, pertanian betul. Daripada hasil pertanian. Okay, perikanan betul tak? Ya, dia daripada hasil-hasil laut mungkin. Alright. Okay, kewangan. Kewangan adalah sektor apa? Kewangan adalah sektor tertiar sebab dia adalah perkhidmatan. Okay, jadi 3 salah. Okay, perindustrian. Perindustrian tidak juga. Kenapa tidak? Sebab dia adalah sektor yang kedua tadi, sektor sekunder. Betul. Jadi jawapan tepat A dan paling alright, tepat ialah A. Okay. Seterusnya, apakah jenis tanaman di kawasan yang berlorek dalam peta 1? Okay. So, okay.
So kita ada A, B, C, D. Alright, so soalan ni nampak macam umum, nampak macam khusus. So dia tanya jenis tanaman. Okey, kita ada pokok kelapa, tanaman kelapa, getah, nanas dan padi. Alright, so kalau ada soalan macam ni, okay, kamu kena spesifik. Okey, so kalau padi dalam geografi dan geografi Malaysia, adakah di negara-negara, adakah di negeri-negeri yang tertera di situ? Okay, 3 orang ni. Okay. Alright, tidak betul. Kalau bincangkan tentang negeri-negeri di utara, itu lebih sesuai dan lebih tepat bagi jawapan untuk padi. Sebab kita ada negeri di kawasan jelapang padi Malaysia. Alright, so jadi itu tak terlibat. Jadi C tu memang salah. Okay, adakah kelapa? Adakah kelapa? Okay, tanaman kelapa, pertama kamu kena tengok dia betul-betul kawasan berpasir, biasanya dekat kawasan pesisiran pantai sedikit. Alright, dan juga kita boleh consider kurang tepat juga di situ. Okay, dan kemudian kita ada nanas. Okay, nanas untuk pengetahuan kamu yang paling dikomersialkan adalah paling banyak di negeri mana? Siapa tahu? Johor. Ya, betul. Okey, betul, pandai. Okey, jawapan dia jadi salah sebab Johor tidak terlibat di situ. Okey, sebenarnya ini adalah kawasan penanaman getah. Okey. So, getah dengan kelapa sawit. Dia selalunya kalau soalan keluar untuk getah, dia tak keluar dah untuk kelapa sawit sebab biasanya getah dan kelapa sawit dia ada di kawasan lokasi yang lebih kurang sama, iaitu dia share jenis tanah yang sama. Okey, sebab tu kalau kita tengok dekat kita lalu highway kan, ada getah, lepas tu ada kalau kaki bukit sikit ada kelapa sawit, lepas tu getah balik. Alright. Okey, so kemudian seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Antara berikut yang manakah faktor iklim Malaysia yang menggalakkan kegiatan ekonomi? Okey, bila soalan tanya faktor iklim, alright. So dia tanya faktor iklim, dia tak tanya jenis iklim. So pertama bila dapat soalan macam ni, terus kamu kena tulis dekat sini IK. So apa IK tu? Siapa tahu IK tu apa? Siapa tahu IK tu apa? Betul, Aishwarya. Bagus. Okey, iklim khatulistiwa, right? So, bila iklim khatulistiwa, macam cikgu selalu sebutkan, kita perlu huraikan dua perkara. Okey. Siapa tahu dua perkara tu apa? Dua perkara tu yang kita perlu tuliskan. Kalau soalan suruh huraikan, iklim khatulistiwa merupakan iklim kawasan yang beriklim yang mengalami panas dan lembap sepanjang tahun. Alright, panas dan lembap sepanjang tahun. So, untuk panas dan lembap, bila panas kita huraikan tentang suhu kita, purata suhu tahunan kita yang tinggi. Okey, kalau kita bincangkan tentang lembap, okey, panas dan lembap kan? Lembap ni ialah jumlah hujan tahunan kita sepanjang tahun. Alright. So, di sini, adakah julat suhu tinggi 7 darjah Celsius? Tidak. Okey. Alright, julat kita berdasarkan lokasi lah. Okey, dan 7 tu tiada dalam range juga. Okey, purata suhu. Main suhu tahunan kita 27 darjah Celsius. Betul tak? Okey, siapa ni kata betul. Ya, betul. Kemudian, hujan tahunan kita. Itu untuk suhu lah. Okey, untuk kepanasan kita. Okey, untuk kelembapan. Kita cerita dan huraikan tentang hujan tahunan kita iaitu melebihi 2,600 mm sepanjang tahun. Ni pun betul. Iklim panas dan kering sepanjang tahun. Betul ke? Salah. Kita iklim panas dan lembap, bukan panas dan kering. Okay. So, salah. Jadi, jawapan ialah 2 dan 3. C. Betul. Alright, bagus. Okey, kita sambung soalan yang keempat. Okey, untuk soalan yang keempat, apakah persamaan jenis tanaman di kawasan bertanda X dan bertanda Y? Cikgu selalu sebut yang ni. Okey, kalaulah ada, okey,
Okay, pertama cikgu nak ulang kaji balik lah negeri-negeri ni. Okay, kita mulakan dengan ni. Negeri apa? Siapa boleh jawab? Negeri apa tu? Negeri? Negeri Pahang. Kelantan. Kelantan. Speaking Safia, terima kasih. Itu adalah Kelantan. Okey, Kelantan. Okey, kemudian ni negeri apa? Charvin. Pahang. Ni bau Pahang. Okey. Alright, ni negeri Pahang. Ni negeri apa? Perak. Okey, Perak, betul. So, bila ada satu lokasi di sini, okey, dia adalah antara. Dia antara mana? Perak. Okey, antara Perak dan Pahang. Dia lebih kepada Pahang Sebenarnya kamu dah tahu dah dekat sini apa ni, kat sini ni. Cameron Highland. Betul, Charvin. Tepat sekali. So, kamu kena ingat lokasi ini sebenarnya dekat sini ada Banjaran yang merupakan tulang belakang Malaysia, Badan Titiwangsa, dan dekat sini special dia kita ada pusat perakinan. 3 pusat perakinan dekat sini. Okey, kita ada Cameron Highland, kita ada Genting Highland, kita juga ada Bukit Fraser dekat situ. Okey, tetapi soalan ni bukan nak sembang dekat X ni sahaja. Ni X kan? Okey, dia nak tanya as compared to the Y kat sini. So Y dekat sini sama, dia memang kawan ni. Memang geng ni kat sini. Right. Okay, so sebenarnya ni apa ni? Y ni. Lokasi di mana ni Y ni? Okay, pertama negeri dulu. Negeri apa? Negeri Sabah. Negeri Sabah. So lokasinya adalah di Kundasang, Sabah. Betul. Alright, so apa yang ada sebenarnya kat sini? Aktiviti apa? Kegiatan apa? Kegiatan apa? Kegiatan apa? Pertanian. Okey, dapat 1 markah. Pertanian apa? Adakah kita boleh tanam macam-macam pokok je? Ya, betul. Pertanian tanaman hawa sederhana. Ni penting, tanaman hawa sederhana. Okey, bila ada tanaman hawa sederhana, okey, yang terlibat dan yang betul dan tepat hanyalah teh dan sayur-sayuran. Okey, padi sama macam tadi. Dia banyak di negeri utara. Nanas di selatan tanah air kita, Johor. Jadi yang tepat teh, sayur-sayuran. Lagi apa lagi? Teh, sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan. Kena ingat yang tu. Okey? Alright. Okey, seterusnya soalan 5. Apakah barangan dikaitkan dengan industri berasaskan sumber? So, industri berasaskan sumber bermaksud dekat belakang dia tu ada berasaskan sumber apa? Sumber kayu balak, berasaskan getah, alright, dan seterusnya. Berasaskan minyak kelapa sawit. Okey. So, adakah satu kasut? Ya atau tak? Ya, okey. So, sebenarnya kat sini sebenarnya kasut getah lah, alright. Okay, kalau tak clear lagi, kamu rasa macam confused ni. Tak apa, biar dulu. Okay, so kereta. So kereta memang dia adalah kita pasangkan dia industri pemasangan kan. Okay, elektronik, automobil. Okay, so ini adalah di bawah automotif lah. So dia bukan berasaskan sumber. Salah. Television juga bukan berasaskan sumber. So minyak masak ya betul daripada kelapa sawit. Manakala kasut, okay, kita boleh assume di sini ialah kasut getah lah, daripada getah. Jadi 1 dan 4, maaf. Okay, so jawapan ialah B, bola. Alright. So 6. Apakah jenis tanah yang sesuai untuk tanaman nanas? Direct forward soalan ni. Tapi kalau pelajar tak tahu, tak boleh jawab. Okay, jawapannya ialah betul, gambut. Kalau jenis tanah, gambut. Kalau lokasi, Johor. Alright, alluvium. Boleh cikgu tahu tak untuk tanaman apa? Padi. Okey, betul. Laterit untuk tanaman apa? Laterit. Untuk tanaman apa? Getah. Okey. Getah, betul. Okey, beris untuk tanam apa? Untuk tanam apa?
Enough. Betul. Okay, bagus. Selalu pelajar dia tak ingat beris ni. Beris ni apa ni dia tak tahu. Okay, enough. Kena ingat lah. Okay. Seterusnya, pulau pelancongan yang terletak di pantai barat Semenanjung Malaysia. So, okay, ni peta Malaysia kita. Tak berapa cantik, tak apalah. Okay, ini Semenanjung Malaysia sebab soalan tanya Semenanjung. Sebaik soalan tanya Semenanjung. Cikgu boleh lukis Semenanjung je lah. Sabah Sarawak fail lah cikgu. Alright, so ini adalah pantai apa? Pantai apa ni? Pantai sebelah? Pantai apa Semenanjung Malaysia? Pantai timur. Okay, sorry cikgu dah alih tu kan. Okay, so ini ialah pantai barat. Ini adalah pantai timur. Okay, right. Okay, bagus. Kejap, ada kawan lagi ni. Right. Okay. Okay. So, kita nak cari pantai barat. So, sebenarnya kita nak cari yang belah-belah sini sahaja. Yang belah sini out. Salah. Tak nak. Okay, Pulau Redang. Dekat negeri mana? Sebab tu kena tahu. Kalau tak tahu, habis. Okay, siapa tahu? Pulau Redang. Terengganu. Okay, bagus. Terengganu, kampung cikgu. Alright, so Terengganu. Betul. Jadi Terengganu belah sini. So, A, salah. Okay. Alright, so Pulau Tioman. Negeri mana Pulau Tioman? Negeri mana Pulau Tioman? Pahang. Okay, Pahang pun sama. Dia adalah negeri di pantai timur, right? Okay, salah juga. Okay. Kemudian Pulau Kapas. Pulau Kapas negeri mana? Pahang ke? Pulau Kapas? Terengganu. Okay, Okay. Terengganu banyak pulau yang cantik. Okay, Pulau Kapas juga di pantai timur, jadi salah. Okay, Pulau Pangku agak kat mana ya? Perak. Ya, betul. Pulau Pangku, Perak. Jadi bila Pulau Pangku, Perak, jadi barulah dia ada tempat lokasi dia adalah di pantai barat Semenanjung Malaysia. Barulah betul. 7 jawapan ialah di. Okay, betul. Alright. Apakah teknologi? So, soalan tanya teknologi untuk mengesan kawasan yang mempunyai sumber. So, kamu nampak ni apa ni? Nampak tak gambar ni? Walaupun macam gelap-gelap sikit. Ini langit lah. Langit ni laut. Okay. So, apa sebenarnya ni? Ni apa ni? Teknologi apa ni? Di kawasan Pelantar? Pelantar apa ni? Pelantar minyak. Pelantar minyak. Jadi, yang mana satu teknologi, yang mana satu untuk mengesan sumber. Sebenarnya sumber ni sumber apa ni? Siapa tahu sumber apa? Sumber? Plastik. Sumber petroleum. Betul, fine. Okay, sumber petroleum. So, apakah? Yang ni pun, soalan ni pelajar dia macam, bila baca tu dia macam lupa je. Betul ke ada dalam buku teks ni? Alright. Okay, kita ada ya, seismik namanya. Dia adalah betul untuk, okay, kita tunjuk. Okay, kepada yang dah lupa masih tak ingat tu. Right, kita tunjuk semula. Okay. Okay, ni. Okay, jentera. Okay, kita dapat ni teknologi lah, ni pengaruh teknologi kan. Okay, kalau polimer tadilah industri berasaskan ni, alright, seramik. Okay, yang kita cari ialah seismik. Okay, perlombongan. Okay, so dia untuk mengesan kawasan petroleum. Okay, kena ingat tu lah. Okay, alright. Seterusnya, jadi ni memang direct forward soalan ni, tapi siapa yang tak ada maklumat tak boleh jawab juga. Salah. Okay, kemudian soalan yang ke-9. Okey, antara berikut yang manakah faktor manusia yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia? Okey, yang ke-9. Okey, faktor manusia. Okey, pertama cikgu cakap bila soalan macam ni, sebenarnya dia senang je nak cancel out yang mana salah. Okey, kita perlu cancel out. Kita ada dua je faktor kan, manusia dan
faktor fizikal. Fizikal ialah bukan buatan manusia secara semula jadi. So, itu adalah tanah yang subur, fizikal dia, sumber mineral. Okey, yang berkaitan faktor manusia ialah yang manusia yang boleh buat dia dengan ada manusia saja, adanya manusia baru boleh teruskan. Okey, jalankan. So, jawapannya ialah salah. Jadi jawapannya ialah 3 dan 4 D. Okey. Dan yang terakhir, antara berikut yang manakah merupakan sumber pendapatan negara? Okey, 10. Okey, adakah kita menjana pendapatan negara dengan kemasukan buruh asing? Ya atau tak? Ya atau tidak? Adakah kita dapat menjana pendapatan negara dengan kemasukan buruh asing? Okey, ada yang jawab ya, ada yang jawab tak. Okey, maksudnya soalan tu macam confused. Okey, jawapan tu confused. So, biar dulu. Okey, penyelenggaraan. Okey, sekejap ada pelajar di luar. Tak ada. Alright. Okey, sumber pendapatan negara. Okey. Kemudian penyelenggaraan pelabuhan. Agak-agak menjana pendapatan negara tak? Ada yang boleh jawab? Tak. Kenapa tak? Okay, penyelenggaraan, kita nak repair, kita nak maintain, maintenance semua. Semua kena bayar. Kita kena bayar, kita kena pay out. So, maksudnya duit keluar lah. Alright, bukan duit masuk. Sekarang kita kata sumber pendapatan bermaksud wang masuk, aliran wang masuk. Okay, so yang ni kemasukan buruh asing tak masuk. Okay, keuntungan perniagaan. Dapat tak jana pendapatan negara? Ya, baru betul. Okay. Kemudian kemasukan pelangsung asing. Dapat tak jana pendapatan negara? Ya, betul. Jadi jawapan ialah D, Daud. Alright. Okay. So, habis untuk 10 soalan untuk bab 7. So, kita berhenti sekejap. Lepas ni kita akan sambung semula. So, tak nak pergi mana-mana, boleh rehat sekejap. Dalam 5 minit kita berehat. Dan kita akan sambung sebentar lagi. Okay? Assalamualaikum.